Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak menceritakan kisah seram. Cumanya kalau korang tengok baju Abang sama dengan baju satu lagi posting video, Abang sebenarnya buat dua kerja malam ni. Iaitu tadi Abang diminta berkolaborasi dengan satu channel, Zaf Channel, dan Zaf Channel ni pun menayangkan, menceritakan kisah-kisah seram dan dia kontak Abang. Dan dekat cerita Zaf Channel ni, Abang ceritakan pengalaman Abang. Ramai juga yang nak cakap dengan Abang, Bang, apa kata Abang ceritakan pengalaman Abang? Dan Alhamdulillah tiba-tiba Zaf Channel ajak kerjasama dan Abang terus ceritakan dua pengalaman Abang tentang macam mana Abang berhadapan dengan makhluk-makhluk yang alam sebelah. Yang mana ceritanya berlainan daripada apa yang Abang cerita dalam the segment yang hari tu kan. Jadi cerita hari ni disampaikan oleh seorang makcik, seorang pegawai kerajaan yang bertugas dekat Pulau Pinang. Jadi makcik ni cerita ada satu rumah pegawai kerajaan dekat Pulau Pinang, spesifik lagi dekat Sungai Bakap. Dulu Abang pernah cerita tentang Sungai Bakap sekali. Kali ni Abang ceritakan kali kedua. Dan bila Abang dengar cerita dengan makcik ni, dengar cerita daripada makcik ni, Abang rasa dalam banyak-banyak rumah seram, inilah rumah paling terseram yang pernah Abang dengar. Abang juga tengok cerita-cerita daripada YouTube tentang Balai Polis Gombak, rumah Mona Fendi, rumah, Abang pernah ceritakan tentang rumah dekat Johor tu, kita panggil rumah apa? Rumah yang dekat Johor tu lah, berlupa nama dia. Villa Nabila. Villa Nabila, Highland Tower. Tapi Abang tak tahu nak cakap, rumah yang dekat Sungai Bakap ni, dia punya tahap keseraman dia paling tinggi dalam semua rumah-rumah yang Abang pernah baca ataupun pernah Abang ceritakan. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang. InsyaAllah Abang akan ceritakan ada pengajaran di sebaliknya di setiap kisah ni. Makcik yang sampaikan cerita ke Abang ni, Abang namakan dia sebagai Makcik Salmah. Senang cerita nama sayangku Salmah. Abang letak nama dia. Jadi Makcik Salmah ni cerita dekat Abang 4 cerita yang dia alami dan juga beberapa pekerja dia alami. Maksudnya makcik ni seorang pegawai lah dekat satu pejabat kerajaan di negeri Pulau Pinang ni. Rumah ni terletak dekat atas satu bukit di Sungai Bakap. Di kiri dan kanan rumah ni adalah hospital dan juga kawasan perkuburan. Kalau tak silap Abang, belah kanannya hospital, belah kirinya kawasan perkuburan, belah belakangnya ada beluka, belah depannya ada kubur Islam. Memang situasi rumah yang cantik untuk dijadikan rumah seram-ram ni. Scary Mary punya rumah. Jadi kisah pertama ni, ceritanya bila Makcik Salmah ni dapatlah naik pangkat pindah dekat Pulau Pinang, dia diberikan rumah ni untuk dia duduk. Dan nama pun pegawai kan, jadi rumah pun ada rumah kerajaan yang agak besar lah disediakan untuk makcik ni duduk dan juga keluarga dia. Tapi keluarga dia tak dapat ikut sama makcik ni berpindah ke Pulau Pinang, sebab sebelum ni makcik ni duduk dekat negeri lain. Dah memang ada rumah, anak-anak dah sekolah cantik kat sana. Jadi suami pun dah kerja baik kat sana. Tak dapatlah Makcik Salmah nak bawa anak-anak dan suami dia berpindah ke Pulau Pinang. Jadi bila dia diberi rumah besar macam tu, dengan kata lain, dia kena tinggal dekat rumah tu seorang-seorang. Pada hari yang dia nak pindah dekat rumah tu, memang dia dah siap-siap semua segala peralatan termasuk air yasin, garam nak pagar rumah. Tiba-tiba ada seorang pakcik lah, dikatakan orang tua dekat pejabat tu, pesan dekat dia, kalau boleh kak, nak, dia kata, kalau boleh nak, anak jangan duduk dekat rumah tu. Rumah tu macam-macam cerita, macam-macam benda. Carilah rumah lain. Tapi Makcik Salmah memang ikut je. Memang dia tahu apa yang pakcik tu cakap betul. Sebabnya Makcik Salmah cakap, daripada kecil sampailah dia kahwin, dia memang membesar dekat kuartus kerajaan. Dan bapa dia dengan mak dia adalah pekerja-pekerja kerajaan.
Jadi dia tahu kuartus-kuartus kerajaan ni memang scary, memang menakutkan. Jadi bila dia dapat rumah, dia tengok rumah tu pun kali pertama dah rasa seram. Kalau pakcik tu tak bagi nasihat, memang dia tak akan duduk dekat rumah tu. Dia cari rumah lain. Alhamdulillah, dia jumpa satu rumah pangsa dekat dekat Pulau Pinang tu dengan harga yang berpatutan dia nak sewa. Jadi tak jadilah dia duduk dekat rumah kuartus kerajaan tu yang dikhaskan sepatutnya untuk dia. Jadi bila dia dah jadi ketua dekat situ, dia adalah beberapa benda yang dia kena uruskan yang berkaitan dengan rumah tu, iaitu dia kena arahkan orang untuk jaga rumah tu. Dan nak jadi cerita, dekat kawasan rumah tu ditanam beberapa pokok durian musangking. Sampai di kawasan berbukit kan. Jadi kat situ memang buah duriannya selalu berbuah bila masuk musim durian. Dan ramailah orang-orang yang akan curi buah-buah durian tu. Tapi sebenarnya buah durian tu tak boleh dicuri. Ia adalah hak kepada pejabat kerajaan tu, dan kerajaan boleh gunakan buah-buah tu untuk bagi pada pekerja ke, jual secara pukal ke, macam mana lah kan. Jadi makcik Salmah ni memang kena jaga rumah tu dan juga kebun tu. Diarahkanlah seorang budak lelaki, pekerja lelaki, dan nak jadi cerita budak ni pun budak baru yang baru berpindah kat situ, ditugaskan untuk jaga tengok-tengok malam. Tugasnya adalah malam merayau dekat rumah tu. Tengok kalau ada orang panjat pagar, pergi ambil buah-buah yang gugur, buah-buah durian yang gugur tu kan. Jadi budak ni tak diberitahu sebenarnya rumah tu sebenarnya scary, menakutkan. Dia tak diberitahu. Bila dia dapat arahan daripada Makcik Salmah, dia teruslah mulalah malam pertama dia pergi. Tapi malam pertama pun dia dah kena kau-kaunya macam ni. Bila dia sampai dekat rumah tu, dia tengok pagar rumah tu tertutup. Rumah tu ada CCTV. Memang rumah tu atas bukit. Oh, seram abang. Rumah tu atas bukit, dia dikelilingi dengan beberapa pokok durian. Dia pun buka lah pintu gate rumah tu. Lepas tu dia naik motor masa tu. Dia bawa motor dia sampai dekat depan rumah tu. Dan dia tengok-tengok lah dekat kawasan pokok-pokok yang ada tu kan, pokok-pokok yang durian yang ada dekat kawasan sekitar tu. Tengah dia menyuluh-nyuluh, dia tak terfikir tahu rumah tu memang rumah yang menyeramkan. Walaupun dia kata kali pertama dia tengok memang rumah tu menyeramkan, dia tak terfikir. Tengah-tengah dia suluh, tiba-tiba nak jadi cerita kan, ada benda menepuk bahu dia daripada belakang. Bukan sikit-sikit keluar, pak macam tu. Kalau kita kena tepuk tu, kita buat apa? Satu, meloncat, melatah. Yang kedua, kita akan cari mana datangnya tepukan tu. Itu juga yang dibuat oleh budak lelaki tu. Budak lelaki tu tengok belakang, tak ada orang yang tepuk. Takkan dia nak lari. Takkan dia nak lari ke arah pokok tu pula, ke tempat yang mana dia kena tepuk kan. Korang boleh bayangkan kalau kita kena tepuk kat sini, kita patah balik, kita lari ke situ, taklah kan. Kita mesti berlari bertentangan arah. Tapi yang dia lupa, yang bertentangan arah tu sebenarnya beluka. Dia kena tepuk, dia tengok tak ada orang, lari, masuk dekat dalam beluka tu. Lepas tu dekat dalam beluka baru dia perasan, alamak, dia termasuk dalam beluka. Terpaksalah dia cari jalan keluar ke jalan besar. Lepas tu dia start motor, dia tak tengok rumah tu, tak tutup pintu gate rumah tu, terus boom, balik rumah. Esok pagi dia terus cerita dekat Makcik Salmah. Makcik Salmah pun ingat, alamak dek, saya lupa nak beritahu, rumah tu misteri. Awak datang seorang-seorang ke? Puan, saya datang seorang-seorang. Aduh, lupa, minta maaf sangat-sangat, dia kata. Dah sejak daripada tu mendemam pekerja tu lah. Budak lelaki tu demam dan sumpah dia tak nak pergi lagi. Orang nak rompak buah durian tu, rompak lah. Tapi Makcik Salmah cakap dia arahkan orang lain untuk buat kerja-kerja tu, tapi tak ada seorang pun yang berani. Semuanya tarik diri. Cerita yang kedua ni pula datang daripada sekumpulan askar. Bukan calang-calang, askar tau. Jadi bila rumah tu dah kosong, kena pula waktu PKP. Makcik Salmah cerita waktu PKP. Jadi dekat dengan rumah tu dia orang buat Roblox. Mana-manalah waktu tu PKP 1 kalau tak silap abang. Mana-mana Roblox. Jadi bila dekat setiap Roblox akan ditempatkan polis dan juga askar, sebab kita nak mengelakkan daripada orang melintas daerah lah kan. Jadi adalah askar dekat situ, adalah polis. Nak jadi cerita, pihak askar telah
hubungi Makcik Salmah, katanya nak sewa rumah tu. Mula-mula Makcik Salmah rasa macam berat hati sebab dia tahu rumah tu memang menakutkan. Walaupun ramai, tapi tak mustahil dia orang semua mesti akan kena dengki kau-kau punya. Tapi bila didesak-desak sebab hanya rumah tu je yang berdekatan dengan kawasan Roblox yang menempatkan banyak askar ni kan. Jadi Makcik Salmah pun dengan berat hati pun luluskan untuk rumah tu disewa oleh askar-askar ni. Tapi Makcik Salmah cakap tak sampai seminggu askar tu semua cabut balik. Macam ni ceritanya. Dia sewakan rumah tu. Bila askar tu duduk dekatlah 20 orang. Walaupun rumah tu rumah banglo, 20 orang duduk. Askar kan jenis yang macam tu kan. Macam ganas-ganas macam tu kan. Jadi mungkin tak takut lah. Kalau benda tu nak dengki pun fikir dua kali. Aku kedebik dengan askar ni kan, pakai buku 5 sia-sia hidup aku. Tapi cerita yang terjadi sebaliknya. Bila selepas 5-6 hari lepas tu, bos kepada askar-askar ni telefon Makcik Salmah. Dia kata, kami tak nak sewa lagi dekat rumah ni, kami nak keluar daripada rumah ni malam ini juga. Puan kena datang ambil kunci, kami tak nak duduk rumah ni lagi. Lepas tu Makcik Salmah tanyalah, kenapa? Apa benda cerita di sebaliknya? Boleh tak cerita sekarang? Kalau nak cerita, tunggu kami keluar daripada rumah ni dulu, kami pergi tempat lain dulu, kita akan duduk, kita akan cerita. Jadi nak jadi cerita, Makcik Salmah ni nak tahulah juga sebenarnya apa yang terjadi dekat askar-askar tu. Kenapa askar-askar tu boleh tak tahan pula dengan gangguan-gangguan yang datang daripada rumah tu. Bila Makcik Salmah dah dapat kunci, diorang pun ajaklah yang lain-lain tu semua balik rumah lah, balik camp-camp ke apa benda. Jadi Makcik Salmah ni berjumpa dengan ketua dia lah. Ketua dia dekat satu kawasan. Waktu ni kedai-kedai semua tak buka kan. Jumpa kat satu kawasan. Dia tanya sebenarnya apa yang berlaku. Askar tu cerita, malam pertama diorang dikacau dengan satu bau busuk. Satu rumah tak boleh tidur. Satu rumah macam bau bangkai. Walaupun ramai dan tak nampak apa-apa bayangan melintas, melompat ke apa. Tapi kalau dah bau busuk tu masuk ke hidung, stres tak? Nak nuduh member berak, tak ada pula member yang berak merata-rata. Dia kata memang betul rumah tu satu rumah bau busuk. Tak tahu datang daripada mana. Tapi akhirnya diorang tidurlah juga. Dah kepenatan kan buat Roblox, apa benda siangnya. Jadi malam tu diorang pun tidurlah juga. Walaupun dalam keadaan yang busuk. Itu malam pertama. Malam kedua, dia gangguannya teruk sikit. Tengah-tengah dia orang tidur, bangunlah seorang askar tu nak pergi minum air. Ini malam kedua tau. Nak pergi minum air. Dia lepas masuk dekat dalam bahagian dapur, berlari dia keluar, pergi kejut kawan-kawan ni. Mula-mula dia kejut seorang. Seorang masuk kat dapur. Yang seorang dua-dua tu pula keluar, berlari keluar. Kejut orang ketiga, keempat, kelima. Akhirnya semua terbangun. Dan semua pergi ke dapur. Korang tahu apa dia nampak? Dia nampak ada gula-gula berdiri dekat tengah dapur. Tapi bila dia orang nak terajang ke, nak pukul ke, nak apa, gula-gula tu hilang. Lepas tu muncul balik dengan keadaan muka yang tak semenggah. Kalau korang nak tidur ke kat rumah tu, tapi dia orang tak boleh buat apa, sewa dah dibayar. Nak tak nak, dia orang tutup pintu dapur, dia orang pun tidur, sambung tidur. Tapi memang dia orang tahu, dengar bunyi benda tu dekat dalam dapur. Kalau abang takkan nak lari kan, tapi sebaiklah ramailah kat situ. Jadi malam kedua gangguannya adalah gangguan gula-gula berdiri di tengah dapur. Tapi benda tu tak berhenti kat situ. Malam ketiga ni jadi ekstrim sikit. Agaknya dia tengok benda tu, tak pergi askar ni tak boleh jadi, aku kena buat sesuatu ni. Malam ketiga tengah-tengah dia orang tidur, sekeliling rumah dia orang ada benda mencakar macam rimau, mencakar-cakar, pintu cakar, pintu tingkap cakar, dinding cakar, sampaikan dia orang semua jadi stres. Nak keluar pergi keluar cek, tak ada apa-apa. Tapi bunyi cakar tu teruk sangat. Sampai nak tidur pun tak boleh. Dah 3 malam terganggu.
Dah, tapi nak buat macam mana kan, dah bercakar-cakar, baru nak lelap muncul balik cakar tu, kan cakar tu hilang, baru nak lelap muncul balik cakar tu. Dan esoknya askar-askar yang jaga dekat roadblock tu mata semua macam panda, kena kacau dengan entah mungkin hantu harimau. Itu hari ketiga. Masuk hari keempat, checkmate, dia orang semua keluar pada rumah tu macam ni. Tengah-tengah dia orang nak tidur, rumah tu tak ada aircon. Tapi rumah tu, rumah banglo dikelilingi dengan banyak tingkap. Dan diorang ni tidur dalam keadaan panas kan, malam panas kan. Jadi diorang buka lah tingkap, buka lah langsir. Tengah-tengah dia nak tidur, tiba-tiba melintas makcik Rockers. Dia buat slow motion melintas dari satu tingkap ke tingkap lain, lepas tu ulang balik tingkap. Budak-budak ni, askar-askar ni tak jadi tidur, tengok makcik Rockers tu melintas lagi. Dengan kalau melintas macam tu, dia tak bawa bau, tak tunjuk muka, tak apa. Dengan bau, dengan muka sekali, dia tunjuk package 3 dalam 1, melintas-lintas. Kalau kita nak tidur pun kita stres tau. Makcik Rockers melintas, ya Allah. Dan lepas kena kali keempat malam berturut-turut, itu yang bos dia ni terus telefon makcik Salmah, cakap nak keluar malam tu juga. Akhirnya malam tu diorang semua keluar. 4 malam berturut-turut kena kacau, bukan benda yang boleh dibuat main sebenarnya. Cerita yang ketiga datangnya daripada orang yang nak menyewa rumah tu. Kali ni bukan askar, tapi adalah pesalah-pesalah dadah. Macam mana orang-orang pusat serenti lah. Orang-orang pusat serenti yang dah nak keluar. Dah nak dikeluarkan daripada pusat serenti. Maksudnya dah dalam keadaan baik lah. Dalam keadaan yang boleh bergaul dengan masyarakat luar. Dia dah habis hukuman duduk dekat pusat serenti itu. Jadi dikumpulkan, lebih kurang ramai jugalah. Jumlah sebenar abang tak diberitahu oleh Makcik Salmah. Tapi dia kata ramai. Diorang semua nak tinggal dekat rumah tu dengan ustaz, dengan bukanlah ustaz, dengan ahli-ahli motivasi, supaya diorang nak buat aktiviti kerohanian. Nak bagilah pesalah-pesalah pusat serenti ni sesuatu yang berbentuk Islamik. Macam tu. Selawat sama-sama, sembahyang sama-sama. Tapi itu tak sampai seminggu. 2 hari 1 malam. Malam tu juga, bila dia orang nak tidur, bangun daripada tidur, ketua dia orang kontak Makcik Salmah nak keluar esok paginya. Tak sanggup duduk dalam tu. Dia kata, walaupun perumpamaan dia kata ketua dia, walaupun diorang ni semua pernah ambil dadah dalam kuantiti yang sangat banyak, yang boleh melalok-lalok, nampak bintang bulan kan, nampak ayah pin tapi diorang tetap tak boleh handle gangguan daripada rumah tu. Orang yang penagih dadah pun tak boleh handle. Korang bayangkanlah. Dia kata malam tu bergangguan dia, bukan sebarang gangguan. Pintu terbuka, tertutup. Cakar harimau, benda melintas dalam rumah. Nenek tua melintas dalam 1 malam. Nak tidur, ada nenek melintas. Nak tidur, ada harimau melintas. Nak tidur, ada orang cakar-cakar bawah katil. Ya Allah, malam tu juga, besok pagi juga dia orang tak tidur tau. Malam tu semalaman berjaga. Dia orang tak tidur malam tu. Esok paginya bungkus-bungkus baju, pum, semua keluar daripada rumah tu. Jadi ini kali ketiga, kata Makcik Salmah, peristiwa dia orang semua diganggu oleh rumah tu. Cerita yang terakhir berlaku dekat rumah tu adalah datang daripada gangguan seorang nenek tua macam ni. Dekat rumah tu juga, selepas Makcik Salmah tak duduk dekat rumah tu, adalah seorang pegawai yang ditugaskan, yang ditempatkan kat rumah tu. Tujuannya, pegawai ni sebenarnya daripada daerah lain, tapi dia dipindahkan satu office dengan Makcik Salmah, dan dia diberi rumah tu. Dah Makcik Salmah tak nak duduk kan, bagilah orang lain. Bila bagi orang lain, esok paginya pakcik tu terus Makcik Salmah tanya lah. Dia kata, Tuan Haji ada nampak tak apa benda-benda? Nampak, dia kata. Apa yang Tuan Haji nampak? Macam ni, malam tadi saya nak tidur, tiba-tiba saya dengar ada benda buat bising dekat depan rumah, macam benda berserak-serak depan rumah. Bila saya buka pintu, saya tengok semua kasut-kasut
yang saya dah susun, kasut-kasut saya semua dah berselerak dah tak ada susunan dah. Jadi okeylah, kata Syed, baiklah, gangguan ni macam tak berapa nak teruk sangat kan. Jadi malam kedua bila Tuan Haji tu datang office, esok paginya selepas 2 malam tidur, Makcik Salmah terus tanya, Tuan Haji, ada tak gangguan malam ni? Dia kata, malam ni ekstrim sikit Om. Dia kata, saya tidur dekat rumah tu sorang-sorang. Keluarga saya tak ada, semuanya ada dekat negeri lain. Tengah-tengah saya tidur, dekat tepi saya ada seorang nenek tua membongkok-bongkok mengelilingi katil saya. Habis Tuan Haji tak takut ke? Kata, kita buat apa nak takut dengan alam sebelah? Diorang pun makhluk Allah juga. Saya nak buat macam mana? Dah dia nak bongkok-bongkok. Lainlah kalau tiba-tiba dia nak peluk saya. Saya bersilat. Tidak rela saya untuk dipeluk dengan itu. Kata, Tuan Haji ni buat lawak dah. Tapi Makcik Salmah cakap, Tuan Haji ni memang alim orangnya. Dia dah pun meninggal sekarang katanya. Tuan Haji ni alim. Dia kata dia memang jenis orang yang bukan yang penakut. Tapi nak jadi cerita, Tuan Haji tu duduk rumah tu seminggu je. Lepas tu dia dapat rumah lain sebab dia nak bawa keluarga dia. Dia tak nak bawa keluarga dia dekat rumah tu. Dia takut keluarga dia takut. Jadi dibiarkanlah dia pergi rumah lain untuk sewa. Dan masuk pula orang lain. Orang lain tu baru pindah dekat pejabat Makcik Salmah ni, tapi orang tu boleh bertahan 1 malam je, lepas tu keluar. Bila tanya, dia kata malam tadi ada orang harimau mencakar-cakar kat satu rumah. Dia kata rumah tu memang berhantu. Jadi dah macam mana, dah rumah tu kembali kosong. Selang beberapa bulan, pagar rumah tu dah rosak tau. Sebab ada orang panjat nak ambil durian kadang-kadang, lepas tu ada sebab apa pagar tu patah benda, jadi tak tahulah. Jadi disebabkan itu Makcik Salmah telah mengeluarkan peruntukan untuk membetulkan pagar. Jadi pagar akan dibetulkan di sekeliling rumah, tapi pekerja-pekerja yang daripada Indonesia, yang daripada Myanmar, yang daripada Malaysia, semua akan ditempatkan dalam rumah tu, tidur rumah tu. Sebabnya bila pekerja tidur dekat dalam rumah tu, cepat sikitlah pagar tu disiapkan kan. Jadi dia kata pada hari pertama pagar tu nak ditanam tiang, macam-macam masalah keluar. Kadang-kadang mula-mula tiang tu tak boleh tanam, tanah keras. Lepas tu jentera pula mati. Lepas tu ada pula orang kena serang histeria. Jadi nak tanam pagar tu pun masalah, dia kata. Jadi nak jadi cerita, MBPO ada berbunyi, tapi kali ni abang tak terkejut. Jadi nak jadi cerita, pagar tu nak tanam pagar tu daripada seminggu jadi 2 minggu lamanya. Nak tanam, nak buat pagar je, kod gitu. Bukan benda yang susah sangat bagi kontraktor profesional kan. Dalam tu ada China, ada India, ada Indonesia, ada orang Myanmar. Dia kata banyak pekerja-pekerja kontrak waktu tu tak boleh nak settle. Tapi bila pagar tu dapat disiapkan, akhirnya diorang satu batalion pekerja ni kena juga dengki. Kali ni sama macam kena dengki dengan Tuan Haji, iaitu tengah-tengah dia orang tidur, ada seorang nenek tua berjalan-jalan dalam rumah sambil melangkah-langkah badan-badan dia orang yang tengah tidur. Bila ada seorang perasan, kejut yang lain, heboh. Malam tu sepanjang malam tak boleh tidur. Dan memang ketakutan. Esok pagi semua bangun pergi balik rumah. Sek baik nak jadi cerita, sempat pula tanam pagar dekat rumah tu. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang rasa ini baru 4 cerita tentang rumah tu. Dan abang rasa rumah ni adalah rumah yang paling seram yang pernah abang dengar cerita daripada orang. Dan abang harap mana-mana yang berani yang duduk ke abang solo ambush ke mana, pergilah rumah tu. Tengok-tengokkan rumah tu. Dia kata Makcik Salmah kata rumah tu bukan rumah calang-calang. Rumah tu terlalu banyak gangguan. Dan orang yang mungkin orang yang ilmunya tinggi, imannya tinggi kot yang boleh tahan dengan gangguan. Kalau abang tak sempat tidur, melintas pun abang macam tidak bercadang-cadang untuk melintas. Sebab abang ni bukannya berani sangat. Dia punya penakut dia 90%, beraninya 10%. Itu berani tu pun tengok pada keadaan. Kalau keadaan tak ada diizinkan, dia jadi penakut tu 100%. Okey, terima kasih sebab dah menonton video abang sekali lagi. Walaupun video kali ni pendek, tapi abang nak cerita ini antara rumah yang paling seram
Dan kalau siapa-siapa yang duduk Sungai Bakap ataupun duduk Pulau Pinang, bolehlah tengok-tengok ke rumah tu. Dekat dengan hospital, dekat dengan kubur Cina, kubur Islam dengan belukar. Bolehlah ambil gambar, kongsi-kongsilah dekat dalam komen kan. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting Abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.